Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita telah membincangkan tentang bagaimana dakwah qabla al-qital ini berlaku semasa peperangan Tabuk dan juga peperangan seterusnya yang disertai ataupun yang dikepalai oleh orang Islam. Maknanya peperangan orang Islam itu bukanlah semata-mata untuk menghapuskan penentangan ataupun membalas dendam dan sebagainya, tetapi untuk melaksanakan misi dakwah. Dikatakan dakwah qabla al-qital, dakwah sebelum berlakunya peperangan. Yang mana dakwah sebelum berlakunya peperangan ini, kalau kita lihat dalam misi ke Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak mendapat penentangan daripada tentera-tentera Rom yang lari, yang berundur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengejarnya. Dan di sini kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Umar mengatakan bahawa dalam peperangan Tabuk itu orang-orang Islam telah menang. Setelah berada di Tabuk lebih daripada 10 hari dalam keadaan musafir, apabila selesai berlakunya mesyuarat di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Umar mencadangkan ataupun mengatakan bahawa sebenarnya pertempuran itu telah dimenangi oleh orang Islam. Maknanya kemenangan berpihak kepada orang Islam. Kalau diteruskan juga, maka ianya dah menang, kan? Elok balik, kerana tidaklah memberikan kesan yang lebih besar lagi, sebab orang dah menang ni, kan? Itu pandangan Sayyidina Umar, dan keputusan itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mesyuarat dan baginda bertolak balik ke Madinah. Jadi cumanya saya katakan tadi bahawa kemenangan itu pada pandangan orang Islam, dan pada pandangan kita pun memang itu satu kemenangan lah. Pada pandangan pengkaji sejarah, ia merupakan satu kemenangan. Kemenangan dalam arti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintis kemenangan yang setelah daripada itu, walaupun orang-orang Rom ketika itu mereka tak mengatakan bahawa mereka kalah lagi, kan? Mereka nak datang balik, mereka nak lawan balik. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa peperangan itu merupakan satu kekalahan kepada mereka, kerana selepas daripada itu mereka tidak mampu berpatah balik, dan mereka bahkan berundur, dan satu demi satu wilayah di Damsyik itu, di Syam itu, akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Islam. Kalau kita tengok dalam peperangan Yarmouk, yang kemudiannya diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, dan seterusnya peperangan-peperangan yang lain lah, sehingga jatuhnya kerajaan Rom Timur itu di kotanya bernama Konstantinopel ataupun Istanbul yang ada pada hari ini. Jadi kemenangan lah, kan? Kemenangan. Baik. Dan kemenangan itu kita kaitkan dengan apa?
dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini benda yang penting yang kita kena akui, dan ahli sejarah mengakuinya, bahawa kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menewaskan kuasa dunia ketika itu, sebab Rom baru saja menang ke atas Parsi. Parsi dengan Rom ni dua pola kuasa dunia yang berpengaruh ketika itu. Apabila Rom kalah dan seterusnya kalah, dan susah nak kalahkan Rom ni, sampai hari ni pun Rom yang jatuh tu hanya pada kota Konstantinopel. Rom yang berada di barat, di Vatikan dan seterusnya di Eropah sana masih lagi belum jatuh. Sebab itulah diabadikan surah Rom ini di dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'ah sinin. Itu cerita dulu tentang bagaimana orang-orang Rom itu dia kalah, tapi dia menang balik kepada orang Parsi, dan kemudiannya dia menjadi satu kuasa. Maknanya penguasaan dunia itu berpusat di kawasan barat. Sebab itulah Al-Quran ni mukjizat. Kalaulah benda ini dia ceritakan, tetapi cerita itu tidak ada, orang akan kata Quran ni bercakap benda yang bukan di lapangan lah, benda yang apa benda yang bercakap ni kan. Tetapi benda itu terus menerus hinggalah hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menggulung dunia ini. Jadi Rom di puncak kuasanya dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari segi sejarahnya berlaku pengulangan, berlaku maknanya pasang surut. Islam itu pernah menawan Andalus, Spanyol, tetapi kemudiannya ditawan balik. Jadi begitu. Tapi sampai kepada satu tahapnya nanti Islam itu tetap akan berkembang. Kalau kita tengok perkembangan Islam di barat, bukan dengan dikaitkan dengan peperangan, tetapi lebih dikaitkan dengan dakwah Islamiah. Yang mana orang-orang barat itu mereka menolak agama, menjadi etis, menjadi liberal, mereka mencari-cari satu pegangan, dan mereka berjumpa agama Islam, dan maka berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Sebab itulah tidak begitu signifikan dari segi mereka hendak merampas kembali masjid Hagia Sophia itu dari segi ledakan ataupun tuntutan agama itu sendiri, tetapi dari sudut strategi politik ataupun strategi dari segi ekonomi, kepentingan ekonomi barat, khususnya geopolitik, itu biasalah mereka hendaklah, dan mereka menggunakan isu itu untuk memancing ataupun menjadi satu alasan untuk mereka menguasai kembali dunia Islam. Tetapi dari segi real, hakikat, benda itu bertolak daripada pengaruh gereja itu sendiri, perkara ini boleh diperdebatkan. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang tutup gereja mereka sendiri tinggalkan gereja mereka tak kisah gereja terjual dijadikan masjid jadi macam mana pula dalam kes yang ini memang hak orang Islam nak tukar balik daripada muzium kepada masjid. So apa masalahnya? Masjid kamu di barat itu pun kamu boleh jual senang-senang, walaupun adalah setengah negara yang memperkenalkan undang-undang tidak boleh menjadikan gereja itu sebagai masjid, tetapi tidak begitu di barat, di Eropah ataupun di Amerika sendiri, chapelnya dibeli, bahkan gereja yang besar-besar pun dibeli. Ini kita telah bincangkan dahululah. Baik, jadi kita kena pegang satu hakikat bahawa kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Rom, dengan kerajaan kuasa dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, dilahirkan pada tahun 571 Masihi, 40 tahun lebih telah berdirinya kota Konstantinopel ataupun secara khususnya Hagia Sophia itu sendiri. Dah berdiri dah. Jadi kalau tuan-tuan dapat mengunjungi Turki lepas Covid ni, pergi masuk ke muzium yang telah menjadi gereja tu, bersembahyang, tuan-tuan boleh rasakan bahawa ianya telah dibina sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimananya hebat, mana Rasulullah telah berjaya menguasai satu kuasa yang besar. Baik, itu kesimpulan yang kita boleh dapat apabila kita mengisytiharkan bahawa Tabuk ini adalah berpihak kemenangannya kepada orang-orang Islam. Saya nak sentuh sikit lagi tentang perjanjian damai, di mana yang saya sebutkan tadi, oleh kerana misi sebenarnya adalah misi dakwah. Misi dakwah, walaupun peperangan ini terpaksa dilakukan dengan sebab apa? Sebab untuk membolehkan dakwah itu sampai. Ada kita kena ingat daripada perang Tabuk ini, sebab apa? Sebab ianya berpunca daripada utusan
yang membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Ghassan itulah dibunuh. Jadi bila bunuh ni kepada utusan boleh isytihar perang lah, kan. Jadi perkara ini maknanya menunjukkan bahawa perang itu dilakukan dengan sebab halangan yang berlaku kepada dakwah. Jadi bukan kita perang dulu baru dakwah kemudian, tidak. Kita nak berdakwah dulu, tetapi tindakan perlu diambil hatta sehingga melibatkan peperangan. Jadi apabila suasana tenang di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas, daripada pimpinan daripada pemimpin Ailah yang telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan perjanjian untuk membayar jizyah tanpa menganut Islam. Dia tak masuk Islam, tapi dia buat perjanjian, yang mana perjanjian ini melibatkan keselamatan kapal-kapal mereka, perdagangan mereka. Jadi biasalah mereka ni duduk fikir ekonomi. Bila dulu berada di bawah naungan Rom, apa yang mereka fikirkan, naungan Rom ni boleh menyebabkan mereka dapat berdagang dengan baik. Sebab itulah sebahagian mereka masuk Kristian, sebahagian mereka walaupun tak masuk Kristian, mereka bernaung di bawah kekuasaan Rom. Sebab naungan Rom ini memberikan kesan kemajuan dari segi ekonomi, kan. Jadi apabila kuasa baru datang, maka mereka mula berpihak kepada kuasa baru. Bagi orang yang berfikir atas dasar material semata-mata, dia tak kisah, bukan mereka nak masuk agama tu. Mereka nak tengok mana dia kuasa yang boleh menyebabkan perniagaan mereka tak terjejas, kehidupan mereka tak terjejas. Dan hari ini pun, sampai hari ini adalah jenis-jenis yang macam tu. Dia bukan nak masuk agama mana-mana. Kadang-kadang dia tukar agama pun atas sebab tu, kan. Sebab apa? Sebab agama tu memberikan nilai komersial dan sebagainya. Mereka boleh buat, tetapi Islam tidak begitu. Tetapi walaupun begitu, oleh kerana Islam ni luas ajarannya, Islam ada peruntukan untuk mereka yang datang untuk melakukan perjanjian tanpa masuk Islam. Jadi apa perjanjian ini? Perjanjian sebagaimana telah saya sebut dulu, yang melibatkan tentang keamanan mereka dari sudut mereka berniaga di kawasan-kawasan yang tertentu lah. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan perjanjian dengan penduduk Azrah dan Jarba, yang mana kandungannya yang saya sebut di sini, saya bacakanlah. Inilah surat daripada Muhammad, Nabi bagi penduduk Azrah dan Jarba, sesungguhnya mereka diberikan keamanan daripada Allah dan Muhammad, dan mereka diwajibkan membayar 100 dinar setiap bulan, maknanya setiap bulan Rejab, yakni sampai cukup setahun, yang ditunaikan dengan baik, dan Allah menjamin dengan baik agar mereka berlaku baik terhadap orang-orang yang menganut Islam. Jadi bukan hanya kepada penduduk Ailah, maknanya banyak tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian, dan dia mengulangi perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Sebab itu perjanjian ini dia memberikan win-win situation bagi mereka yang kemudiannya berjaya memanfaatkan keadaan ataupun manfaat daripada perjanjian ini, sudah tentulah mereka akan ke hadapan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia buat perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan suasana damai itu yang dikontrakkan selama 10 tahun itu, tak sampai 10 tahun pun, dan dalam masa 2 tahun je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menang. Ini adalah percaturan lah. Kalau kita nak kata politik ke siasah ke, kalau kita takut sangat nak sebut benda itu, kita sebutlah benda-benda yang memang terikat dengan perjanjian itu, terkait dengan perjanjian itu, tanpa kita menyebut politik ke apa benda, sebab kita takut sangat nak sebut politik. Baik. Jadi suasana ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa dia? Kita ulang balik supaya kita ingat fakta ini, ialah perjanjian damai ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengedarkan, menghantarkan surat kepada seluruh raja. Maknanya dakwah lah. Dan dia mengambil tindakan kepada, dia kena selesaikan musuh dalaman ni. Dia tak boleh biar yang jadi kepala yang sentiasa menjadi, yang kena meruntuhkan ni musuh dalaman ni, iaitulah daripada kalangan orang-orang Yahudi yang diambil tindakan. Kemudiannya berlaku peperangan untuk mengambil tindakan kepada pembelotan orang-orang Bani Ghatafan, yang mereka bersama-sama menyerang Madinah.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri peperangan Khaybar mengambil tindakan kepada orang Yahudi itu, mereka bersihkan orang yang pergi di dalam peperangan Khaybar itu tidak boleh di kalangan mereka yang tidak bersama-sama dalam perjanjian apa dia? Yang bai'atul ridwan tu. Sebab bai'atul ridwan tak ada seorang yang tidak berbai'ah, dan dia ni orang munafik. Jadi orang munafik di Madinah ni dia nak, kalau boleh nak pergi perang Khaybar, sebab Khaybar ni tempat Yahudi, dan Yahudi ni bila Nabi ambil tindakan dan mereka yakin bahawa Nabi akan menang, orang Islam akan menang, sudah tentulah. Sebab di kawasan Khaybar ini selain daripada dia punya tanah yang subur, perusahaannya dari segi kapeknya apa semuanya memang banyak di situ, memang hebat orang Yahudi ni. Jadi mereka hendakkan harta ni, sebab tu mereka hendak pergi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu yang terdiri daripada suratul Fath yang mengkhabarkan bahawa Nabi ini dijanjikan dengan kemenangan yang hampir. Yang mana kemenangan yang hampir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang Islam berjaya mendapatkannya dalam apa dia? Kemudiannya iaitulah membuka kota Mekah. Tetapi sebelum buka kota Mekah tu, nak ambil tindakan kepada Khaybar ni, dia orang kata, oh dengar ayat Quran ni, ialah orang munafik ni bila dia sebahagian ayat Quran dia pegang, sebahagian dia tolak. Ada berasa nak untung kat dia ikut, berasa rugi kat dia tak nak. Bila dia berasa untung tu, dia pun nak pergi perang. Tetapi no, kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati untuk mereka yang nak pergi berperang Khaybar ini, tak boleh pergi perang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok ketika mana dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman dan berkuasa penuh, dia nak pastikan kuasa itu mendapat apa? Mandat rakyat yang kalau hari inilah yang jelaslah tidak ada nak menjamin stability. Kalau kita baca daripada pandangan hari inilah dah, kerajaan mesti stable, tak mau lagi bomba-bomba, lompat sana lompat sini apa semua. Jadi dalam konteks demokrasi ni kita pulang balik kepada rakyat. Bersedialah tuan-tuan. Ini hari inilah, tapi saya nak cerita dulu, betul tak betul yang saya cakap ni? Ke ustaz saja je duk tafsir? Yalah, kalau tak ada tafsir macam saya ni, tak tafsir macam mana lagi? Yang itu yang Nabi buat. Bila dah Nabi buat macam tu, maknanya apa? Kesimpulannya Nabi nak jaga stability dia. Tak puas hati lagi. Okey, tak puas hati lagi. Kita tengok Muhammad Al-Fatih yang saya ceritakan dahulu, dia menjaga stability dia sebelum dia pergi menakluk kota Konstantinopel. Dia buat perjanjian dengan Athens, dengan orang-orang barat di sebelah sana tu yang telah ditewaskan oleh bapa dia dulu, Sultan Murad kedua. Tak boleh nak bangun dah, tetapi dia buat perjanjian jangan bagi bangkit. Jadi dia memboikot ataupun dia buat satu macam apa ya? Macam mengekang daripada masuknya bantuan kepada orang-orang kepada kota Konstantinopel tu. Dan dia membuat kubu pula berdepan dengan laut sebelum dia menyerang. Jadi dia duduk lama, dia memang bersungguh-sungguh, dan dia menghapuskan pemberontakan di kalangan orang Osmaniyah sendiri yang hendakkan kuasa daripada dia. Daripada kalangan saudara mara dia yang nak kuasa, dia hapuskan dulu. Tak mau ada pemberontakan dalam mana. Dan dia mengambil sebab daripada ketidaktundukan penguasa Konstantinopel ketika itu untuk tidak menghantar bayar jizyah kepada dia, tapi bayar kepada saudara dia ni. Dia menggunakan alasan itu untuk masuk. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang boleh kata daripada kalangan musuh Islam kata ini Islam ni, orang Islam ni pandai, dia mempergunakan alasan. Dan jangan ada engkau silap. Engkau silap. Sebab itu teknikal ni dalam buku kitab Fiqh Sirah, saya tak bawa hari ni, Fiqh Sirah yang ditulis oleh yang diterbitkan oleh Yadin tu, yang diterjemahkan oleh Yadin tu, Abdul Rahman Mubarak Furi tu, ditulis bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah, saya tak ingat apa nama surah tu, ada dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala menegah Rasulullah daripada memulangkan orang-orang perempuan yang beriman di kota Madinah yang bersama-sama hijrah sebahagiannya ataupun yang kemudiannya datang yang lari daripada dia punya wali di Mekah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ni, jadi orang-orang Mekah ni boleh tuntutlah, mana yang perempuan-perempuan ke lelaki ke apa semua dituntut. Tuntut nak patah balik kan ke perjanjian kan, maknanya orang
yang lari ke Madinah ni boleh dipulang, kena balik. Tetapi kenapa begitu? Allah suruh jangan pulang kan. Perempuan-perempuan dia jangan pulang. Jangan bagi dia kahwin balik dengan orang-orang musyrik yang kafir itu. Jadi di sini berlaku perkembangan ataupun perbincangan dari segi hukum berkahwin dengan orang bukan Islam. Itu satu hal lah dari segi fiqh, dari segi munakahat kan. Tetapi dari segi di sini, dari segi teknikalnya nak ceritakan perjanjian, bagaimana halusnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada isi perjanjian Hudaibiyah. Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah ini dia punya klaus dia, iaitulah dia merujuk kepada mana-mana lelaki yang lari, bukan perempuan. Ini yang kalah masuk kod ni. Yang kalah masuk kod. Ini tafsiran saya lah, kan mungkin tak betul. Tapi nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi apa yang ada dan firm ayat tu. Minta maaf saya tak hafal, tapi saya ingatlah dia punya maksud ayat tu. Nanti minggu depan saya bacakanlah. Maknanya ada perkara teknikal yang Allah tegas di situ, dan Allah nak jaga apa? Nak jaga iman perempuan tu dengan syarat perempuan itu diuji. Sebab mungkin ada di antara mereka yang munafik ke apa benda ke kan. Mungkin ada klaus-klausnya ataupun adalah dia punya pengecualian. Sebab kalau dia tidak betul-betul beriman, buat apa nak simpan? Tetapi kalau dia beriman, jangan beri. Sebab perjanjian itu tidak merujuk kepada perempuan. Sebab itu sebelum sign ni, tengok balik perjanjian tu. Ataupun sebelum buat perjanjian tu, buat perjanjian yang kita boleh, mana yang jamid manik, bahasa Arab dia, yang maknanya mengumpulkan perkara-perkara yang perlu dalam perjanjian itu dan menolak, menegah apa-apa yang tidak perlu dalam perjanjian itu. Jadi bukan senang nak buat perjanjian ni. Tetapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, nabi lagi rasul, yang mana semuanya ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap ikut hawa nafsu dia, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kalau kita ulang balik bagaimana sikap adil Allah Subhanahu Wa Taala dan teliti. Kata teliti tu, Quran ni teliti, sebab itu tidak ada salah. Quran tak ada salah. Tidak ada salah. Apabila Allah membebaskan, membenarkan, maknanya apa kata-kata ataupun penafian daripada Aisyah yang telah dituduh apa dia? Dituduh melakukan perkara yang tidak senonoh, hatta dia menuduh dia sebagai berzina dengan seorang sahabat yang kutip dia balik tertinggal dalam kafilah dalam peperangan, tak silap saya, Bani Muraisy, tak silap saya lah, ataupun Mustalik, macam tu, yang mana kemudiannya berlaku fitnah yang menyebabkan Rasulullah SAW pun rasa yalah mesti dapatkan satu keputusan. Dia bukan tahu, dia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu, dia tak pandai-pandai, dia tak buat keputusan sendiri. Tetapi apabila turun wahyu dan surah Nur yang membersihkan Aisyah ini, dia ada syarat. Maknanya Allah boleh saja membersihkan Aisyah itu. Tuhan bersih je, tetapi di samping membersihkan Aisyah, dia mengenal pasti, Allah Subhanahu Wa Taala mengenal pasti kesilapan ataupun spin yang tak betul daripada kalangan orang-orang Madinah munafik ini. Sebab apa? Sebab dia cuma letakkan persepsi, dikata mungkin, kemungkinan, macam-macam lah. Takkanlah ni, dia tidak ada bawa apa? Dia tidak bawa saksi. Bila dia tak bawa saksi, benda tu tak betul. Termasuk Hasan bin Sabit, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di rotan dengan sebab dia dengar betul juga, dia berzina. Mana boleh macam tu? Mesti bawa saksi. Sebabnya jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bersihkan Aisyah beserta dengan apa dia? Syarat, iaitu dengan saksi. Di situ timbul hukum. Ini perbahasan hukum pula. Tapi cerita ni cerita sejarah. Faham tak? Cerita ni cerita sejarah yang panjang lah. Tapi nak ingat sejarah ni bukan senang. Sebab itu Pak Ma'un, dia buat buku sejarah dia ringkas-ringkas je. Dia lukis gambar, dia tengok. Tapi tuan-tuan pun belajar yang lukis gambar. Jangan ambil gambar Pak Ma'un tu. Ada cara ilustrasi dia. Kan hari ni kan senang kan ilustrasi apa semua. Betul dah tu. Cuma gambar tu kena gambar sejarah, betul lah. Kan? Jadi senang nak masuk dalam kepala. Kalau baca kitab ni tidur. Duduk belakang tu pun tidur ke tu. Baik. Habis Habis dah tu. Okey, kalau kita habis, kita sambung sikit sini ya. Jelas ya? Jelas dari segi perjanjian. Begitulah telitinya Allah
Subhanahu wa taala. Ini kita nak lari lagi. Tak boleh, tak boleh. Baik. Di samping itu, walaupun tidak berlaku peperangan, di dalam peperangan Tabuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Khalid bin Al-Walid supaya menawan Raja Uqaidar bin Abdul Malik yang menganut agama Nasrani, yang memerintah wilayah Daumatul Jandal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, sekiranya engkau dapati dia, bersabda kepada dia, sesungguhnya engkau dapati dia sedang memburu lembu yang liar. Jadi yang ini nak membuktikan bahawa benarnya mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Khalid nak pergi ke kotanya pada waktu malam, dia tiba-tiba melihat Raja Uqaidah bersia-sia di atas mahligainya bersama permaisurinya, dan kemudian muncullah lembu liar berhampiran kotanya, lalu dia memerintahkan untuk memburunya. Jadi memang betul dia tengah duduk memburu apa dia? Memburu lembu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia boleh tengok masa peperangan Mu'tah. Ingat tak? Peperangan Mu'tah tu secara langsung Rasulullah sebut bagaimana kepimpinan itu bertukar daripada Zaid bin Harisah kepada Ja'far bin Abi Talib dan kepada Abdullah ibn Rawahah, dan dalam keadaan Rasulullah bercerita tu, Rasulullah menangis mengenangkan sepupu dia yang syahid. Sepupu dia yang syahid, yang mana sepupu dia itu balik ketika mana Rasulullah selesai dalam peperangan Khaybar. Bila perang Khaybar itu selesai dah dapat harta rampasan perang, apa semua, dah buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, baliklah Khalid, baliklah Ja'far bin Abi Talib daripada Habasyah ni. Bila dia balik, dia jumpa Nabi peluk. Nabi peluk, Nabi kucuk dia peluk. Dan Nabi mengatakan bahawa dia tidak tahu sama ada dia gembira dengan sebab dia menang perang Khaybar ke ataupun kembalinya Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba Ja'far selepas itu syahid dalam peperangan, dan Rasulullah menyaksikannya dan dikhabarkan kepada penduduk Madinah. Ini zaman video tak ada. Sebab itulah kalau kita nak fikir dari segi logiknya, coverage Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada wilayah yang ada, tak, dia berperang sampai ke Tabuk. Maknanya daripada Tabuk tu lebih kurang dalam 750 km dah, ke Mu'tah pula 1000 km lebih. Lepas itu double 1000 km ahead ke depan tu pula ke mana? Ke kota Konstantinopel tu. Macam mana dia boleh tahu? Mana ada YouTube, mana ada ni? Betul tak? Mana coverage itu, mana coverage tu mengalahkan apa dia? Atau menyamai teknologi yang kita ada pada hari ni. Apa? Macam mana dia dapat? Allah beritahulah. Bagaimana Allah beritahu dia, kita tahulah. Melalui malaikat. Tak? Allah nampakkan dia, Allah buka hijab. Tahu tak? Jadi coverage itu memang, kalau katakan benda tak betul, benda tu tak ada pada hari ni. Benda tu ada. Salah. Benda tu ada hari ni. Kan? Rasulullah boleh sebut pula kota tu, maknanya yang kuat. Jadi ini kita, tuan-tuan, maknanya berimanlah. Senang cerita, mudah cerita je, beriman dulu dengan ilmu yang setakat yang Tuhan beri kepada kita ni. Tidak nampak pada kita apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ni tak betul. Dan semakin benar, semakin benar, semakin sampailah cahaya Allah itu ke seluruh dunia. Baik. Jadi ini membenarkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Khalid berjaya menawan Raja Uqaidar itu, Khalid mengambil pakaian hiasan luarnya yang sangat cantik, yang ditenun daripada sutera yang indah dan disulam dengan benang emas yang cantik. Jadi Khalid mengarahkan anggotanya membawa pakaian yang indah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pakaian itu dipamerkan, maka ramailah para sahabat yang mengerumuninya dan menentuhnya dengan tangan dan terlalu kagum dengan kecantikannya. Tak? Kecantikan raja tu, pakaian raja yang dibuat daripada sutera, tak, yang ditenun dengan benang emas. Jadi takjublah kan. Jadi inilah harta rampasan ni, harta rampasan perang lah, yang kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ata'jabuna min haza, kamu takjubkan dengan benda ni, tak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, demi Tuhan
yang diriku berada di tangan kekuasaannya, fa wallazi nafsi biyadih. Dia kata apa? Limunadil Sa'ad bin Mu'az fil jannah ahsanu min haza. Dia kata sesungguhnya sapu tangan kepunyaan Sa'ad bin Mu'az lebih baik, lebih cantik daripada ini. Maknanya kalau kita berjuang ni, berjihad ni untuk habuan dunia, kita lupa akhirat, pakai dunia tu je lah. Sebab itulah maknanya orang yang pergi berjihad, berjuang ni, dia benda tu benda remeh yang dia nak capai tu. Yang dia katakan baju sutera ke, benda ke, ketika berperang itu benda yang kita tak, bukan matlamat. Dapat-dapatlah sebagaimana yang diperuntukkan mengikut undang-undang. Dalam perang tu dia ada bagaimana cara untuk memberikan harta rampasan perang, yang berkudanya lain, yang jalan kaki dia rendah sikit. Macam kita lah juga kan, korporalnya prebeknya mestilah lain allowance dia. Benda ni kan. Jadi tetapi itu semuanya tak yang bendanya apa dia? Akhirat tu. Sebab itulah Datuk Ayub kita, dia baca talqin kepada boleh-boleh dia. Dia baca talqin dulu. Sesungguhnya mati itu benar. Soalan itu, seksa kubur itu benar. Kalau berani menjawab ni, ambil rasuah. Selesai masalah. Dia mengingatkan orang lain dan dia mengingatkan diri dia juga, sebab dia bukan above the law. Dia bukan above tu semua. Dia juga tertakluk kepada apa dia? Azab kubur, siksa kubur. Soal jawab di kubur. Kalau berani, jalanlah, jalan terus. Dan kita sebab tu kita kena ada benda yang mengikat kita yang above all. Sebab tu kita mengikat diri kita dengan akidah. Kalau kita nak ikat dengan kuasa manusia semata-mata dia ni, dia tak teguh, dia tak kuat. Baiklah. Jadi sebab itulah orang yang berjihad ini, dia ini merupakan satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada mereka itu kelebihan. Ada dirujuk kepada Sa'ad bin Mu'az dalam syurga. Sa'ad bin Mu'az ni kenapa dirujuk kepada beliau? Sebab beliau dah syahid lah. Sebab apa? Syahid dalam peperangan ketika mana dia mempertahankan kota Madinah dalam peperangan Khaybar. Dia melapat cedera, dan hasil cedera itu akhirnya dia syahid. Dan dia sempat memutuskan keputusan menghukum Bani Quraizah yang khianat dalam peperangan itu, semuanya dihukum bunuh. Lelaki dia lah dihukum bunuh, harta dirampas. Dan inilah maknanya jumlah musuh dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disertai oleh Nabi, yang tidak silap saya yang paling ramai terbunuh. Maknanya nak kata apa? Musuh dalaman itu lebih banyak dan lebih bahaya. Walaupun musuh di luar tu ramai, tetapi hak yang dalam ni, tuan-tuan, walaupun dia tak ramai, tetapi yang tu kalau berjaya, lingkup gitu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ingat dalam surah Ali Imran yang Nabi suruh kita baca 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran ini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu leka alpa dengan perancangan onar yang dibuat oleh orang-orang kafir dalam negeri. Mata'un qalil, nikmat yang mereka dapat tu kecil. Fa ma'wahum jahannam, tempat mereka tu akhirnya masuk dalam jahannam. Jangan kita tengok dia punya buat macam-macam, dia harta dia, benda dia apa semua. Dan ini semua benda-benda yang boleh mengaburkan kita, yang menyebabkan kita ikut dia. Dia bagi tawaran macam mana, macam-macam lah. Quran jelas dalam surah Ali Imran, selepas Allah menawarkan kepada orang-orang yang berhijrah ini, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa awzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah. Merupakan satu sawab pahala daripada sisi Allah kepada mereka. Tuhan nak bagi ni orang yang apa? Orang yang dihalau daripada rumah mereka, yang berjuang di jalan Allah, yang membunuh dan yang terbunuh. Yang membunuh di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah ni, mereka akan digantikan, dikafarahkan kesalahan-kesalahan mereka, dan dibalas dengan syurga. Yang ni ulangan juga kepada apa yang berlaku kepada apa? Kepada dalam peristiwa ni yang kamu dapat tu benda yang sikit. Kamu tengok Sa'ad bin Mu'az punya sapu tangan pun lebih hebat daripada sapu tangan buat sapu inguh je, tuan-tuan.
tapi hebat berada di syurga. Nampak tak? Maknanya sentiasalah orang Islam itu diingatkan tentang dunia yang abadi. Dunia yang abadi. Bila diingatkan gitu, itu yang tak teringat nak makan rasuah tu. Rasuah ni sikit je, lepas tu ke dalam pula. Tak, walaupun banyak daripada rasuah tu kita tak pakai untuk kita. Kita gunakan untuk macam-macam lah. Kadang-kadang pergi kebajikan pun ada. Tetapi dah nama rasuah dan orang boleh sabitkan benda tu. Tak. Sebab apa kita belajar daripada bagaimana telitinya Allah Subhanahu Wa Taala kepada perjanjian Hudaibiyah itu, sama juga kita terpaksa teliti dengan undang-undang yang boleh menyebabkan kita terperangkap. Tak? Terperangkap. Sebab itulah untuk berjuang dan sebagainya kita melalui kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya setiap tentera Islam itu, setiap mujahid itu, mereka itu keluarkan duit. Mereka itu keluar infak fi sabilillah. Yang atas itu kemudian dia menjadi satu asas untuk mereka bergerak. Tapi kalau duk kautim apa semua ni, benda-benda ni dia boleh mendedahkan kepada fitnah yang kemudiannya menyusahkan kita. Betul tak? Menyusahkan kita. Orang boleh guna tu. Orang boleh guna. Itu Rasulullah. Ustaz, susah nak buat. Kita zaman ni mana nak cari? Iyalah, sebab itu carilah orang yang boleh menghampir kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak ada. Payahlah Ustaz. Sebab payahlah itulah yang kamu susah nak dapat tu. Semua nak senang je. Tak senang inilah. Tak, yang Allah sebut lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqa. Sekiranya benda yang kamu nak capai ni cepat dapat, perjalanan yang kamu ikuti je mudah, singkat, sederhana, saya ramai ikut kamu. Sebab itu Allah sebut sebelum tu infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Itulah ayat Ustaz ingat dah. Hendaklah kamu berangkat sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah di jalan Allah sama ada dengan harta benda kamu ataupun diri kamu. Zalika khairun in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik sekiranya kamu tahu. Kan? Ini cerita yang panjang. Jadi sentiasalah bila kita menyebut tentang sirah ini, kita mengulang-ulang. Dia mengulang-ulang ayat yang membimbing kita supaya kita tak lari daripada rel yang sebenar. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini adalah ketua kepada Bani Quraizah. Bukan Quraizah, kepada Bani Aus Khazraj, kepada suku Khazraj. Dia ni ketua suku Khazraj. Yang mana ketua suku Khazraj ini ada perjanjian dengan Quraizah ni. Ada perjanjian dengan Quraizah. Sebab itu Quraizah lantik Sa'ad bin Mu'az ni supaya menjadi hakim untuk membicarakan kes dia. Islam bagi lagi ni, pergi cari hakim. Cari hakim yang kamu rasa boleh kautim lah. Sebab ada perjanjian. Lantik-lantik dia kena. Betul tak? Lantik-lantik dia kena. Ini pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.